Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Kau tengok rombongan apa ni? Orang-orang di Malaysia saat ini mulai merasakan penjajahan secara halus. Di setiap sudut-sudut kota terdapat banyak sekali warga asing. Celakanya, mereka bukan hanya menjalankan aktivitas ekonomi, akan tetapi juga mulai merasa memiliki negara Malaysia. Hal ini menyebabkan orang-orang asli Malaysia menjadi merasa terancam akan keberadaan mereka. Namun, orang Malaysia juga tidak dapat berbuat banyak, karena mereka mulai menjadi kaum yang elit di sana, hingga memegang banyak jabatan politis. Hal ini semakin diperparah, ketika mereka dengan leluasa dapat mengimpor orang-orang dari kaumnya, untuk melakukan eksodus ke Malaysia secara besar-besaran. Bahkan yang lebih miris, kaum-kaum pendatang nampak bersatu untuk meruntuhkan dominasi masyarakat lokal yang semakin tergerus. Beberapa orang Malaysia yang sadar akan hal ini, seperti hampir pasrah dengan kondisi tersebut, sampai-sampai membandingkannya dengan negara Palestina. Dekat sinilah kita kena ambil contoh apa yang berlaku di Palestin supaya tidak berlaku di negara kita. Soal jual tanah tu memang dah makin teruk dah kat negara kita ni. Pantang sikit jual, pantang sikit jual. Dan memang keadaan ekonomi negara ni membuatkan umat Islam terutamanya dan memang majoritinya di bawah paras miskin adalah orang Melayu yang mana ada tanah tu akan jual. Mak bapak tak ada duit, terpaksalah jual tanah. Satu persatu tanah. Yang ada 2-3 ekar jual seekar, lepas tu jual seekar lagi. Untuk membaiki pendidikan anak keluar negara mungkin hantar ke Mesir pun jual tanah, jual ternakan. So tanah kita diambil oleh orang asing daripada kaum pendatang. Syed Hassan berkata, apa yang lebih menyedihkan, kaum pribumi di Malaysia lebih mudah memberikan hak dan tanah mereka kepada kaum pendatang. Katanya, situasi itu lebih meruncing berbanding sejarah panjang kaum Palestin yang berjuang bermati-matian mempertahankan tanah mereka di Gaza. Tapi kalau kita lihat negara kita pendatang tak perlu berbunuh-bunuhan dengan orang asal di sini, dengan orang penduduk asal di kawasan rantau ini. Tak payah bertembak, berperang apa semua. Dia dapat kerakyatan terus, boleh dapat tanah, boleh dapat pendidikan, sekolah bahasa mereka sendiri, boleh buat kekayaan dan boleh menguasai satu negeri politik seperti contoh di Pulau Pinang. Dan banyak kawasan-kawasan baru parlimen-parlimen dikuasai oleh kaum mereka. Jadi mereka tak perlu berperang pun. Diberi begitu mudah oleh masyarakat Melayu. Diberi pula oleh laluan oleh pemimpin-pemimpin Melayu untuk berkuasa. Untungnya. Tapi puak-puak ni makin lama makin kurang ajar, biadab. Cina dengan Cina, Melayu dengan Melayu, India dengan India, dan India dengan Cina boleh bergaul lagi lah atas nama bukan Melayu. Jadi ini semua adalah kesan daripada sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita, khususnya di peringkat sekolah rendah, menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Itu saya dapat, dulu saya dapat 7 kotak, Panggilan dapat 30 kotak. Lepas masa lockdown, saya dapat 4 kotak, diorang tak tahu berapa lah dalam 20 kotak diorang dapat. Tapi dia punya 20 kotak masih diorang bagi 20 kotak untuk kedai Bangla. Kedai saya diorang bagi 5 kotak. Warga, bila saya tanya tauke yang supplier tu Cina, dia kata diorang sudah lama duduk sini, lama berniaga sini. Saya cakap dengan diorang, saya asal usul saya Malaysia. Saya memang beranak sini, kenapa saya dapat 4-5 kotak? Tapi diorang boleh dapat 20 kotak. Dia diam saja. China support Bangla.
Video yang dikongsikan oleh Stolis Jamero memaparkan suasana di sebuah stesen LRT semasa sambutan Tahun Baru yang penuh sesak dengan warga asing. Situasi ini jelas merimaskan rakyat Malaysia seperti yang diluahkan oleh ramai warganet di ruangan komen. Mereka menyatakan bahawa jumlah warga asing di negara ini semakin bertambah dan kelihatan terlalu bebas tanpa kawalan. Ada yang menyindir bahawa rakyat Malaysia kini terpaksa memilih untuk duduk di rumah kerana rasa tidak selesa untuk berada di tempat awam. Apatah lagi semasa perayaan besar. Masalah ini bukan perkara baru. Lambakan warga asing yang membanjiri ruang awam sudah lama menjadi isu. Tetapi sejauh mana pihak berkuasa mengambil tindakan serius? Kebebasan yang diberikan kepada warga asing ini, termasuk mereka yang bekerja tanpa permit sah, telah mencetuskan keresahan dalam kalangan rakyat tempatan. Malangnya kerajaan sering dilihat lebih fokus kepada isu-isu lain berbanding masalah ini, yang secara langsung menjejaskan kualiti hidup warganya. Dalam video tersebut, suasana sesak dan hingar-bingar di stesen LRT menjadi cerminan betapa perlunya pengurusan yang lebih baik terhadap aliran keluar masuk warga asing. Sistem imigresen dan penguatkuasaan perlu diperketatkan agar tidak berlaku kebanjiran warga asing yang melampau. Kita faham Malaysia adalah negara yang berdaya saing dan memerlukan tenaga kerja asing. Tetapi bila tiada keseimbangan, rakyat Malaysia yang terpaksa menanggung kesannya. Sebagai rakyat, kita hanya mampu menyuarakan pandangan dan berharap agar pihak berwajib mendengar keluhan ini. Rakyat Malaysia tidak meminta banyak, cukup sekadar rasa selesa dan aman di tempat sendiri. Tetapi jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, tidak mustahil keadaan akan bertambah parah. Harapan kita adalah untuk melihat perubahan yang nyata, bukan sekadar janji kosong. Kerajaan perlu segera melaksanakan langkah tegas sebelum isu ini menjadi lebih sukar untuk dikawal. Jangan sampai negara sendiri terasa seperti tempat asing bagi rakyat Malaysia. Salam negaraku, salam RBK. Hari ini masyarakat madani di Malaysia hidup harmoni dan sejahtera. Kita mohon jasa baik budi bicara Perdana Menteri kita, Saudara Anwar Ibrahim, dengan segeranya, dengan lantang dia menyuarakan hal ini. Hari ini juga dia kena buat satu kenyataan bagaimana perasaan sedunia. Kita tahu bahawa kita memang prihatin terhadap Palestin. Baru-baru ini kita telah adakan satu pergerakan raksasa di mana stadium-stadium dipenuhi di bawah keprihatinan Perdana Menteri. Kami mau Anwar Ibrahim dengan segeranya menyuarakan kepada Muhammad Yunus supaya rasisme, agama Hindu, mereka yang beragama Hindu, penganut Hindu di Bangladesh diselamatkan. Sekiranya Anwar Ibrahim menyuarakan, saya pasti Muhammad Yunus di bawah interim government akan mendengar. Kerana kita tahu bahawa KDN telah meluluskan lebih daripada 50,000 Bangladesh yang akan tiba bila-bila masa ke Malaysia. Poradum! 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 Indirgal Poradum! நமது தொப்பல் கொடி வருவாங்க இல்லாட்டியும் இந்துக்கள் என்ற அடிப்படையில் Malaysia Indirgalaக நாம். Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Penasihat Kerajaan Sementara Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus, selepas mengadakan pertemuan dua hala di Dhaka pada Jumaat. Sementara itu, Muhammad berkata, Dhaka menantikan mesyuarat itu pada awal tahun depan untuk meningkatkan perdagangan dua hala.